Wabarakatuh. Alhamdulillah untuk pertemuan hari Jumaat hari ini 15 Oktober 2021 bersama dengan 8 Rabiul Awal 1443. Terima kasih kepada DJ Anggun yang bertugas untuk pagi ini dan seperti biasa kita bersama-sama lagi dalam rancangan Adinu Khalis dan saya sebagai penerbit untuk hari ini. InsyaAllah kita akan bersama-sama dengan guru pembimbing kita yang tidak asing lagi. InsyaAllah kita bersama-sama dengan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan kita mengharapkan juga pendengar-pendengar kita hari ini sihat sejahtera selalu. Dan juga boleh ikuti menerusi di Facebook rasmi kami di Terengganu FM. Jadi insyaAllah pada minggu ini slot yang ke-19 masih lagi kita bersama-sama untuk rukun iman yang ke-6 yang akan di mana Ustaz akan menyambung berkaitan tentang dengan qadar, yakni perbuatan Allah bersifat dengan kudrah. Jadi sebagai pembukaannya saya mempersilakan Ustaz. Silakan Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada Ijo dan kepada sidang pendengar Slot Ad-Dinul Khalis. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang sebenar, agama yang suci, dengan akidah yang suci, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dengan ibadah yang sebenar-benarnya yang berlandaskan kepada ilmu, dan dengan kosak hati yang suci, beribadah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi untuk slot yang ke-19 pembicaraan rukun iman yang ke-6 masuk kepada pembicaraan qadar, perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Yang mana rukun iman yang ke-6 keluar dua pegangan. Satunya qada, satunya qadar. Pembicaraan qada telah selesai. Jadi slot yang terdahulu, slot yang ke-18, saya sudah masuk kepada pembicaraan qadar, yakni perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Qada, ketentuan Allah, ketetapan Allah yang bersifat dengan iradah. Qadar, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah, atas jalanan Imam Asy'ari. Jadi saya bawa jalanan Imam Asy'ari. Yang mana slot yang ke-18 terdahulunya saya tersilap sebut. Saya tersebutnya saya bawa jalanan Imam Maturidi. Jalanan Imam Maturidi, qadar, ketentuan Allah, qada, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Tapi saya bawa jalanan Imam Asy'ari, qada, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Selesai bicara qadar, yakni perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Kita kira minggu lepas kita mulai slot pembicaraan qadar. Jadi minggu ni kira slot yang ke-19. Kira slot yang kedua lah pada bicara berkaitan dengan qadar, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dua pegangan qada dan qadar ini ada terpesong asing-asing. Jadi berkaitan dengan qada dan qadar ini, kita mestilah memahami dengan tahqiq, dengan jelas, dengan nyata. Manakah pegangan Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab qada, dan manakah pegangan Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab qadar. Sampai peringkat kita boleh membezakan antara pegangan Ahlussunnah wal Jamaah dengan pegangan yang terpesong, pegangan Mu'tazilah. Jadi
Berkaitan dengan qadar perbuatan Allah. Semua yang berlaku, kesemuanya datang daripada qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yang saya sebut selok terdahulunya, keesaan pada perbuatan dengan bahawa kesemua perbuatan yang berlaku adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan makhluk tak bekas sama sekali. Makhluk itu walaupun makhluk yang paling besar, iaitu para malaikat Allah Subhanahu wa taala sekalipun, malaikat pun tidak bekas sama sekali. Bahkan bukan kata perbuatan makhluk tidak bekas, bahkan diri perbuatan makhluk tadi adalah kesemuanya qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yang mana khalik, yang menjadikan segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam suratul An'am ayat yang ke-105. Ayat ni saya sudah datangkan ketika membicarakan qada terdahulu. Ayat yang berbunyi, zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Demikianlah, yakni sifat-sifat dan kekuasaannya ialah Allah. Siapa Allah? Rabbukum. Allah ni Tuhan kamu. La ilaha illa huwa, tiada sembahan yang sebenar melainkan Allah. Jadi ayat ni menceritakan Allah Ta'ala ni Rabb bagi kamu, Tuhan bagi kamu. La ilaha illa huwa, tiada sembahan yang sebenar melainkan Allah. Jadi didatangkan Allah sebagai Rabb, didatangkan Allah sebagai ilah. Rabb Tuhan yang sebenar, ilah Rabb Tuhan yang hakiki, ilah sembahan yang sebenar. Allah sebagai Rabb, Allah sebagai ilah, khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekalian perkara. Jadi yang berlaku ni adalah perbuatan Allah, yang mana khaliq, yang menjadikan hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Jadi bicara Allah sebagai Rabb, asasnya keesaan pada perbuatan yang berlaku, kesemuanya perbuatan Allah, termasuk diri perbuatan makhluk itu sendiri adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bila pergi kepada Allah sebagai ilah, sebagai sembahan yang sebenar, sembahan yang sebenar, ilah yang bersifat dengan istighna, yang bersifat dengan iftikar. Akan kita jumpa pembicaraan istighna iftikar adalah ketika kita belajar tauhid sifat 20. Jadi di bawah sifat iftikar Allah adalah difaham di bawah sifat iftikar Allah. Berkehendak segala makhluk hanya kepada Allah, ini adalah umum, meratai akan takluk kudrah Allah Subhanahu wa taala, iradah Allah dan ilmu Allah, dengan bahawa kesemua yang berlaku adalah datang daripada perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Dan difaham juga daripada sifat iftikar Allah bahawa sesungguhnya makhluk tak bekas sama sekali. Hak ni hak terkandung di bawah makna iftikar. Iftikar adalah sifat Allah sebagai ilah, sembahan yang sebenar, yang bersifat dengan istighna, yang bersifat dengan iftikar. Dengan bahawa bila kita beriman Allah sebagai Rabb, bila kita beriman Allah sebagai ilah, kita akan beriman bahawa kesemua yang berlaku adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah, yakni qadar. Ini pegangan kita, pegangan ahli sunnah wal jamaah. Dengan bahawa makhluk sama sekali tak bekas. Bukan makhluk tak bekas, bahkan diri perbuatan makhluk itulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selok yang terdahulu, saya tekan berkaitan dengan tidak ada perkara yang berlaku secara tabiah, secara semula jadi, yang lepas daripada kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada.
walaupun sebesar zarah sekalipun, tidak ada perbuatan yang berlaku melainkan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah, yakni qadar. Zarah-zarah ni orang sekarang sebut sebagai atom. Maknanya satu perkara yang halus, yang tidak boleh dibahagi, halus sangat-sangat. Jadi tidak ada satu perkara walaupun yang berlaku tu sehalus zarah sekalipun, melainkan yang berlaku tu adalah datang daripada qadar, yakni perbuatan Allah, pekerjaan Allah yang bersifat dengan kudrah. Tidak ada perkara yang berlaku secara tabi'ah, secara semula jadi, ataupun kita sebut secara sendiri-sendiri yang tidak berkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh zahirnya, hak saya sebut slot yang terdahulu adalah pisau api tak bekas sama sekali pada memutus dan menghanguskan. Putu hangus adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita makan nasi, kenyang kita bukan berlaku secara tabi'i, secara semula jadi. Berlakunya kenyang kita adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan diri perbuatan kita ketika kita mengunyah makan nasi contohnya, itu pun perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minum air, hilang dahaga kita, hilang haus kita, hilang dahaga, hilang haus adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan perbuatan kita minum air itu pun adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kata pisau, bukan kata api, bukan kata nasi, bukan kata air yang membekas secara tabi'i, secara semula jadi. Itu contoh yang saya datang minggu lepas. Kalau nak bicara contoh-contoh lain banyaklah. Mustahil sama sekali ada perkara berlaku yang secara tabi'ah, secara semula jadi. Yang berlaku kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, jikalau seseorang berpegang, berlakunya putus, berlakunya hangus, berlakunya kenyang, berlakunya hilang dahaga, semata-mata pisau, api, nasi, air yang bekas secara semula jadi, kalau berpegang seumpama tu, akidah tersebut adalah akidah yang kafir, ijma' ulama. Kafir, ijma' ulama. Satu laginya, pegangan yang terpesong, yang saya akan nyatakan kemudian. Saya akan sebut pegangan yang terpesong ini, pegangan yang khilaf pada kafir. Kalau sebut kata khilaf pada kafir, maknanya ada ulama usuluddin, ulama tauhid menghukumkan kafir. Ada ulama usuluddin, ulama tauhid menghukumkan fasik lagi mubtadi'. Ada pun kalau sebut kata pegangan, berpegang perkara tu berlaku secara tabi'ah, secara semula jadi, yang langsung tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah, itu pegangan yang kafir, ijma' ulama, dengan bahawa tidak ada ulama yang tidak menghukumkan kafir. Kemudian sidang pendengar, Selok ad-Din Khalih, jangan lupa yang saya sebut di permulaan tadi. Pembicaraan sekarang adalah pembicaraan berkaitan dengan rukun iman yang ke-6. Pembicaraan berkaitan dengan rukun iman yang ke-6. Jadi bicara sekarang, jikalau berpegang sesuatu berlaku secara tabi'ah, secara semula jadi, kafir ijma' ulama' dengan bahawa imannya tidak sah. Imannya tidak sah. Jadi bicara adalah rukun iman yang ke-6. Imannya tidak sah, tapi pada zahirnya ianya adalah orang Islam. Sebab dilahirkan daripada ibu bapa Islam, maka kita sebagai anak ni mewarisi Islam daripada ibu bapa. Adapun berkaitan dengan iman, iman adalah kepercayaan, pegangan masing-masing, yang mana ibu bapa tanggungjawab yang
paling besar dalam kehidupan kita adalah kita memastikan anak-anak kita mengenal Allah, mengenal Rasul, sah ke-6 rukun iman sebelum anak kita masuk umur baligh. Itu kewajipan tanggungjawab yang sangat besar kepada ibu bapa supaya anak kita tadi baligh dalam keadaan sebagai orang Islam yang beriman. Islam tetap dah warisi ibu bapa iman. Jadi kalaulah anak yang ibu bapanya Islam, anaknya Islam, baligh dalam keadaan berpegang bahawa sesuatu berlaku secara tabiah semula jadi yang tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Pegangan tersebut pegangan yang kafir walaupun zahirnya sebagai orang Islam. Apabila mati jenazahnya diuruskan sebagai jenazah orang Islam. Tapi di sisi Allah, orang Islam tadi ini adalah kafir di sisi Allah, kekal neraka selama-lamanya jikalau berpegang sesuatu berlaku secara tabiah, secara semula jadi. Kemudian saya peringat dah selok yang terdahulu kita bicara ini pegangan. Adapun hanya percakapan asbab di lidah, pisau tajam molek, mudah kita buat kerja, mata meseng baru, mudah kita buat kerja, api kuat, sekejap je habis hangus, makan banyak, kena selera molek, kenyanglah kitanya, minum air banyak, hilanglah dahaga kitanya. Itu hanya percakapan asbab. InsyaAllah lah di slot akan datang, saya akan bicara secara khusus berkaitannya dengan percakapan asbab, percakapan orang Islam yang beriman yang menyandar kepada asbab. Asbabnya pisau, api, nasi ataupun air. Itu hanya percakapan asbab. Itu tidak membabitkan pegangan. Jangan salah pengajian pula. Bercakap sedikit, kamu tak ada akidah. Kamu tak ada rukun iman, beriman qadar perbuatan Allah. Kafir kamu, syirik kamu. Itu pengajian yang salah, yang mana beratnya pengajian salah ini tiba-tiba mengkafirkan orang Islam yang beriman. Ia hanya bercakap asbab sahaja. Pegangan tetap ada sekalian yang berlaku adalah qadar perbuatan Allah. Kemudian dia mengkafirkan yang orang Islam yang beriman yang tidak kafir. Nabi SAW bersabda, man kaffara mu'minan faqad kafar. Sesiapa yang mengkafirkan orang mukmin, kafir itu akan balik pada diri sendiri. Sebab dia mengkafirkan orang Islam yang beriman yang hanya menyandarkan percakapan dan asbab, yang mana pegangan tetap dah segala-gala perkara adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hak tadi misal api, air, nasi, ni banyak lagi lah misal-misal yang lain. Contoh minggu lepasnya saya pergi pada misal COVID, misal waxing. Kalau kita nak buat misal ni tak habis lahnya. Tapi kita berpegang ke semua yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Panah di siang hari, cerah di siang hari bukan perbuatan matahari, perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Kita makan obat harian pun ada, makan obat ketika pun ada. Makan obat harian ni orang sakit darah tinggi, orang sakit kencing manis dan juga sakit-sakit yang lain ada obat yang dimakan harian. Jadi makan obat darah tinggi akan jadi stabil. Kalau makan obat kencing manis jadi stabil. Pegangan kita tetap dah yang menstabilkan darah kita, yang menstabilkan kencing manis kita, qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Obat tadi makhluk tak bekas sama sekali. Kemudian hak makan obat hak kadang-kadang hak berkala ni lah. Satu hari tu pening kepala. Ambil Panadol, telang Panadol, hilang pening kepala. Maknanya kita berpegang hilang pening kepala adalah perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Hak percakapan asbab, kita bercakap lah. Semenjak makan obat darah tinggi,
hak keluaran syarikat begiang-begiang, darah tinggi saya stabil seumur. Kalau tak ada je obat tu, putus obat, susah hati dah. Hari ni obat tak makan lagi ni. Takut naik, darah jadi naik tinggi. Itu hanya percakapan asbab. Telan Panadol suti, hilang pening kepala. Itu hanya percakapan asbab. Pegangan kita tetap hilang pening kepala kita adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pakai pakaian. Bila kita pakai pakaian, aurah kita tertutup. Aurah kita tertutup adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan pakaian tu yang memberi bekah pada menutupi warna aurah kita, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menjadikan aurah kita tertutup. Kita mata molek. Kalau mata kurang molek, kita pakai cermin mata. Telinga kita molek. Kalau telinga tak molek, ada diubuh tu dalam telinga tu. Lidah kita molek. Mana kita berbicara tak ada gagak-gagak. Kita berbicara lancar sahaja. Pegangan kitanya, mata terang molek. Pakai cermin mata jadi terang molek. Telinga pun dengar molek. Lidah pun bicara keluar suara yang tidak tergagap. Itu kesemuanya adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Berpegang. Matahari itulah yang memanaskan dengan sendiri. Dan juga kalau berpegang, matahari itulah yang menjadikan daun-daun kayu itu hijau. Secara sendiri-sendiri, secara tabi'ah yang tidak berkait dengan qadar perbuatan Allah, tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Obat itulah sendiri-sendiri yang mengawal penyakit kita. Panadol itulah sendiri-sendiri yang menghilangkan pening kepala kita. Pakaian itulah sendiri-sendiri yang menjadikan aurah kita tertutup. Mata, telinga, lidah kita itulah sendiri-sendiri yang menjadikan kita nampak, kita dengar, kita dapat mengeluarkan suara. Sendiri-sendiri, tabi'ah semula jadi. Langsung tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Berpegang seumpama tu kafir ijma' ulama. Tidak khilaf pada kafir. Semayang, puasa, haji tidak sah. Bertaubah kemudian wajib diqadakkan kembali semayang. Bermula daripada amal balik. Puasa bermula daripada amal balik. Haji wajib kena pergi semula. Walaupun sebelum tu kita sudah pergi haji berkali-kali. Sebab orang yang kafir di sisi Allah, semayang, puasa, hajinya tidak sah. Ni kalau berpegang. Kemudian jangan lupa lah bercakap tadi. Bercakap hanya bercakap asbab semata-mata. Angin kuat. Angin kuat jadi ribut. Bila angin kuat jadi ribut ni, zahirnya berlakulah macam-macam perkara. Bila angin kuat, kita panggil ribut ke, kita panggil taufan ke, maka berlakulah macam-macam perkara. Terbanglah apa-apa yang ringan contohnya. Semua yang berlaku itu adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Kita bercakap, Allah angin kuat sungguh. Ribut semalam kuat sungguh. Habis terbang. Itu hanya percakapan asbab. Tetapi jikalau berpegang, angin itulah secara tabi'ah, secara sendiri-sendiri, secara semula jadi, yang tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah, yang membekah pada menerbangkan sesuatu benda. Berpegang ni di akidah, itu pegangan yang kafir ijma' ulama'. Itu kalau berpegang. Kita orang Islam yang beriman, lengkap ke-6 rukun iman, pastilah kita berpegang yang berlaku kesemuanya. Apa kesemuanya? Tak payah didatangkan misal contoh. Sebab apa? Kesemuanya yang berlaku tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah yang kita panggil qadar. Ni, pegang kita gitu dah. Kesemua yang berlaku. Apa semua? Tadi saya buat misal tambahan dah lah. Minggu lepas misal dengan pisah, dengan api, dengan nasi, dengan air. Minggu ni tambah pula dengan misal
Matahari, misal Angin. obat, pakaian, mata, telinga, lidah, angin. Jadi nak misal banyak-banyak ni kok. Kita selok yang ke-19 dah ni. Ya. Jadi cuma terpaksa jugalah buat misal. Buat misal supaya Contohnya? nyata, terbuka. Oh, sekalian perkara. Jadi kita buka mata terang, kita tutup mata gelap. Terang gelap adalah qadar, yakni perbuatan Allah yang bersifat dan kudrah, bukan perbuatan mata, bukan perbuatan kelopak mata. Kelopak mata tu kita tutup, jadi gelap. Terang gelap adalah qadar, perbuatan Allah yang bersifat dan kudrah. Tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Jadi kadang-kadang misal tu menambah nyata lagi kepada kita. Tapi sebenarnya kalau kita faham dah sekalian perkara, cukup dah lah. Lepas tu, mata saya terang, cukup dah. Awak tanya dah lah. Macam sebut tadi, nak datangkan contoh apa sekalian perkara yang berlaku qadar. Sekalian, awak nak contoh apa lagi? Perkara ni, perbuatan Allah juga. Awak tanyalah perkara mana-mana pun. Sebab apa? Sekalian. Kalau sebahagiannya perbuatan Allah, kalau sebahagiannya perbuatan makhluk, kita boleh tanya, mana contoh perbuatan Allah? Mana contoh perbuatan makhluk? Kita tanyalah sebab dia ada perbuatan Allah, ada perbuatan makhluk. Kalau kata ada perbuatan Allah, ada perbuatan makhluk, kita boleh tanyalah, perbuatan sekian-sekian ni, perbuatan Allah ke perbuatan makhluk? Kita boleh tanya. Sekarang ni dah kita pegang di akidah kita, sekalian yang berlaku, Khalik yang melakukan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak terkecuali walaupun sebesar zarah yang berlaku, melainkan kesemuanya qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sekalian yang berlaku ni, sama ada berlaku di bumi kita ni, di bumi kita duduki sekarang, berlaku di langit ke, perbuatan Allah. Berlaku di dunia, perbuatan Allah. Berlaku di hari akhirah, kesemuanya adalah perbuatan Allah. Jadi qadar perbuatan Allah yang bersifat dan kudrah tidak ada penghujung. Sebab yang akan berlaku di syurga tidak ada penghujung. Semua yang berlaku tadi adalah perbuatan Allah yang bersifat dan kudrah, sebagaimana Allah yang bersifat dengan iradah mengqadakkan segala perkara yang akan berlaku di syurga dengan qada yang tidak ada penghujung. Jadi qada Allah, ketentuan Allah tak ada penghujung, sampai masa berlaku adalah qadar perbuatan Allah pun tidak ada penghujung. Sebab apa yang berlaku di dunia, apa yang berlaku di akhirah adalah qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berlaku di hari akhirah, dalam syurga tidak ada penghujung, dalam neraka tidak ada penghujung. Kesemuanya adalah qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Qadar adalah perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Sekalian perkara. Walaupun jadi bila kita pakai pakaian, jadi tertutup aurah kita pun perbuatan Allah. Perbuatan Allah sekalian perkara. Jadi sebut tadi angin kuat yang menyebabkan berlaku bagai-bagai perbuatan Allah. Sekalian yang berlaku adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Cukup setakat tu je. Tapi kukuk mana pun kena datangkan juga misal, takut sekalian perkara. Okeylah, sekalian perkara. Kemudian betul tak faham sekalian perkara tu? Sekalian perkara, segala-gala yang berlaku, tidak terkecuali walaupun sebesar zarah, melainkan semua itu adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Ini pegangan kita. Percakapan kita sandar pada asbab. Kemudian sebagaimana saya sebut minggu lepasnya, sebagaimana qada pun ghaib, yang mengetahui hanyalah Allah. Qadar pun ghaib, yang berlaku ni perbuatan Allah ghaib. Sebab yang zahirnya pisau lah, putus. Yang zahirnya api lah yang menyebabkan jadi panas dan hangus. Itu zahir. Tapi yang berlaku tu sebenarnya siapa yang melakukan? Khalik yang melakukan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak perbuatan Allah? Tak nampak. Yang nampaknya perbuatan pisau, perbuatan api, perbuatan nasi, perbuatan air, perbuatan matahari, obat, zahirnya. Jadi
Qadar perbuatan Allah ni adalah perkara yang gaib juga. Sebagaimana qada ketentuan Allah pun gaib, Allah pun gaib, malaikat pun gaib, alam barzah pun gaib, syurga neraka pun gaib. Jadi perkara gaib ni kita wajib kena tanam ke dalam akidah anak kita sebelum anak kita masuk umur baligh. Sebab yang nyata di mata, pisau tajam, putus ataupun luka. Hak nampak zahir di mata. Kemudian kita ibu bapa pula, duduk peringat sokmo. Jangan main pisau. Pisau tajam. Jadi luka nanti. Kan kita sebut gitu kan? Maknanya zahir pisau dah. Jadi putus jadi luka. Kita pula beri peringatan. Jangan main pisau. Luka tangan nanti. Tengok. Jadi zahirnya pisau. Kita bercakap bagi peringatan pun pisau yang melukakan. Jangan main gunting. Bila main gunting, kena kerusi, kerusi pun tembuh. Jadi zahirnya tembus kerusi, gunting. Bercakap pula tadi peringatan, jangan main gunting. Nanti kerusi jadi tembuh. Jangan main api. Panah tu. Hangus. Maknanya zahirnya api lah yang memanaskan, yang menghanguskan. Beri peringatan pun seumpama tu. Lepas tu macam mana pegangan anak kita? Kita tanam awal-awal segala-galanya berlaku. Qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dan kudrah. Kalau tidak ditanamkan dengan pegangan gaib tadi, segala-galanya qadar Allah, ditakuti anak kita berpegang sebagaimana zahir yang berlaku. Pisau api, berpegang semata-mata pisau api yang melukakan, yang menghanguskan. Itu pengayah kafir ijma' ulama. Ini kena ambil tahu molek. Kena ambil tahu molek. Zahirnya asbab makhluk. Bercakapnya sandar pada asbab makhluk. Bila anak kita mengadu lapar, kita berkata dah lapar lah. Duk main sedap-sedap siapa ke nak makan pun lupa ni. Lapar lah. Kita kata dah tak makan. Duk bermain je. Lapar kan dia tak makan. Lepas dia makan macam mana? Kenyang. Barulah sedap bermain sebab kenyang dah. Tengok. Kita sandar kepada makanan. Tak makan jadi lapar. Bila sudah makan jadi kenyang. Bermain pun jadi sedap contohnya. Padahal berlakunya lapar, qadar perbuatan Allah. Berlakunya kenyang, qadar perbuatan. Ini gaib. Kena tanam molek. Kena tanam molek kepada akidah anak-anak kita. Kita bercakap gitu, matahari. Jangan main panah. Main panah apa? Hitam ke? Ataupun demam ke? Main panah, hitam, demam. Kita kata. Maknanya kita sandar kepada matahari. Cerita pada anak kita. Itu hanya sandar pada asbab. Tapi zahirnya matahari. Jadi macam mana nak pastikan anak kita berpegang segala yang berlaku adalah qadar perbuatan Allah. Hak tu kena tanam molek lah. Ukut iman ke-6. Yang berlaku kesemuanya qada dan qadar Allah. Qada ketentuan Allah pada azal. Qadar perbuatan Allah yang berlaku sekarang. Perbuatan Allah yang bersifat dan kudrah. Kalau kita cakap bab-obat pula, maknanya dah pening kepala, dah demam dah kamu ni. Makan obat lah. Kalau makan obat, barulah hilang pening kepala. Kalau kamu makan obat, barulah demam tu jadi hilang sembuh. Kata pening kepala, kata demam, obat tak mau makan. Terpaksa kalau kita cakap Terengganu kok, terpaksa kena kejong. Kejong ni paksa lah. Kena kejong. Tak mau makan obat. Walah pening kepala, walah demam. Kalau makan obat, hilanglah pening kepala, hilanglah demam. Ni makan pening kepala demam, mai duk menangis. Culah. Duk menangis, duk mengadu. Tapi obat tak mau makan. Kalau makan obat, hilanglah kita kata. Tengok. Zahir pun obat. Kita bercakap pun obat bermanfaat. Menghilangkan pening kepala. Obat bermanfaat. Menghilangkan demam. Tapi hakiki sebenar-benarnya, semuanya adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Ni kena tanam molek.
Sekarang ni tak ada pakaian. Nak turun tanah tu pakai pakaian. Barulah tertutup tubuh kita. Tak pakai pakaian, turun tanah malu nanti. Jadi dengan pakaian lah kita kata tubuh anak kita akan tertutup. Barulah tak malu. Tapi pegangan kitanya yang berlakunya tutup aurah adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang kita duduk cakap kepada anak kita bukan kata salah. Tak salah tu. Jangan main pisau, luka, jangan main gunting, tembuh kerusi, jangan main api, hangu. Kita cakap tu tak salah. Tapi nak ceritanya zahir makhluk asbab. Kita bercakap pun sandar pada makhluk dan asbab. Padahal hakiki sebenarnya semua yang berlaku adalah qadar perbuatan Allah, gaib perbuatan Allah. Yang nampaknya asbab makhluk. Jadi kena tanam molek dengan akidah yang gaib. Semua yang berlaku adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk tak bekah sama sekali. Saya contohkan tadi, mata, telinga, lidah yang ada di tubuh kita ni. Mata, makhluk. Telinga, makhluk. Lidah, makhluk. Makhluk tak bekas sama sekali. Bermanfaatnya mata, nampak terang. Bermanfaatnya telinga, dengar jelas molek. Bermanfaatnya lidah, maknanya kita boleh berbicara. Itu semua adalah datang daripada qadar perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan kudrah. Maknanya kena cerita semua lah. Kena cerita bab pegangan. Kita, itu cerita mata, telinga, lidah. Cerita pula anggota tubuh kita. Ada deria sentuh dia panggil. Bila kita menyentuh apa-apa, dengan tangan ke, dengan anggota tubuh kita, kita akan merasai. Benda yang kita sentuh tu sama ada licin, sama ada kasar, sama ada panas, sama ada sejuk apabila kita menyentuh. Dengan menggunakan tubuh kita yang ada deria sentuh. Jadi kita sentuh, kita rasa licin kasar, kita rasa panas sejuk. Itu semuanya adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi zahirnya deria sentuh kita itulah yang mana kita tahu licin ke, kasar ke, panas ke, sejuk. Tidak pegang kita tetap dah. Semua yang berlaku adalah datang daripada qadar perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat qudrah. Kemudian apa yang berlaku qadar itu sebagaimana yang telah diqadakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat iradah pada sedia kala. Berpegang ada sesuatu yang berlaku dengan secara tabiah, secara semula jadi, yang langsung tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Itu pegangan yang kafir, wal-iyazabillah. Berpegang dengan pegangan kafir walaupun zahirnya adalah orang Islam, mati kekal neraka selama-lamanya, wal-iyazabillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengurniakan kita dengan akidah yang sebenar, akidah yang suci, akidah Ahlussunnah Jemaah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada anak cucu kita, generasi kita dengan akidah yang sebenar, akidah yang suci, dengan akidah Ahlussunnah wal Jemaah. Jadi mudah-mudahan kita dapat istiqamah mengikuti selok berkaitan dengan rukun iman yang keenam, beriman qada dan qadar Allah. Jadi bicara qadar hak selok yang ke-19 ni, mungkin ada beberapa selok lagi lah. Jadi kena ambil perhatian molek, kena ambil faham molek. Pertama kali dengar, masih lagi kurang dapat memahami dengan jelas, dengan kejap, dengarlah berulang kali. Tengok dah dalam simpanan live, simpanan FB Hak Terengganu FM. Mudah-mudahan kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan akidah yang suci, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam. Baiklah, tadi baru saja kita dengar tentang perkongsian pada minggu ini, iaitu berkaitan dengan qadar, yakni perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Jadi insyaAllah nantikan pada minggu hadapan, insyaAllah kita bersama-sama lagi dalam rancangan Adinul Khalis. Dan sebelum kita berpisah di udara, seperti biasa untuk Ustaz kita aminkan doa. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan insyaAllah pada minggu hadapan kita bersama-sama lagi untuk rancangan Adinul Khalis di waktu yang sama, di hari yang sama. Dan sebelum kita ikuti untuk seterusnya, dan jangan lupa untuk saksikan setiap hari Jumaat mesti di Facebook Terengganu FM dalam Adinul Khalis setiap hari pada setiap hari Jumaat pukul 10.15 pagi. Baiklah, untuk rancangan seterusnya saya kembalikan kepada DJ bertugas untuk hari ini bersama dalam DJ Anggun Inspirasimu.